Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 1, bab 2, faktor dan gandaan. Okey, hari ini kita akan tengok apakah faktor sepunya. Okey, standard pembelajaran ialah menerang dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat. Okey, kita tengok contoh 7. Senaraikan semua faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64. Okey, langkah pertama ialah kamu kena senaraikan faktor bagi 20. Okey, kamu buat kaedah yang cikgu ajar sebelum ni, senaraikan. Okey, kemudian faktor bagi 44, senaraikan 56 dan 64. Apakah maksud faktor sepunya? Maksud faktor sepunya ialah kamu tengok yang mana sama ni. Nampak tak? Faktor-faktor ni boleh dibahagi oleh nombor-nombor berikut. Itu maksudnya faktor sepunya. Maksudnya nombor ni boleh bahagi dengan 1. Semua boleh bahagi dengan 1. Nombor ni boleh dibahagi dengan 2. Okey, nombor ni 20, 44, 56 dan 64 boleh dibahagi dengan 4. Jadi faktor sepunya untuk kes ini ialah 1, 2 dan 4. Okey, 5 bukan. Sebab apa? 20 boleh bahagi dengan 5. 44 tak boleh. 56 pun tak boleh. 64 pun tak boleh. Jadi faktor sepunya ialah nombor yang boleh dibahagi oleh nombor-nombor yang kita nak uji ni. 20, 44, 56 dan 64. Okey. Seterusnya, contoh 6. Tentukan sama ada 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. Adakah 6 boleh dibahagi oleh 24 dan 36? Itu maksud soalan. Sebab kita sepunya. Jadi kamu boleh semak di sini 24 bahagi 6 boleh dibahagi tepat. 36 bahagi 6 dapat jawapan 6. Bila boleh dibahagi tepat itu maksudnya 6 adalah faktor bagi 24 dan 36. Jadi oleh kerana 6 boleh dibahagi oleh 24 dengan 36 dia adalah faktor sepunya. Okey. Seterusnya kita tengok B. Adakah 4 ni faktor sepunya bahagi 30, 40 dan 60? Jadi kamu ambil nombor ni 30 bahagi 4 ada baki. Bila ada baki, kalau kamu tekan kalkulator dia akan tunjukkan nombor perpuluhan. Automatik yang ni bukan faktor. Oleh kerana satu daripada yang lain ni bukan faktor, automatik 4 bukan faktor bagi 30, 40, 60. Dia mestilah faktor sepunya ni, dia mestilah macam kes A ni. 6 boleh dibahagi dengan 24 dan 36. Okey. Seterusnya C. Okey, 8 ialah, adakah 8 ialah faktor sepunya bagi 16, 32, 48 dan 72? Jadi, kamu ambil nombor ni bahagi dengan 8. Tengok dapat jawapan yang tepat tak? Okey. Kalau kamu perhatikan di sini, kamu akan dapat jawapan yang tepat. Jadi, bermaksud 8 ialah faktor sepunya bagi 16, 32, 48 dan 72. Okey, seterusnya, apakah faktor sepunya terbesar? Okey, kita tengok contoh 8. Kamu nak tentukan faktor sepunya terbesar bagi 18 dan 24. Okey, cara pertama ialah kamu senaraikan faktor sepunya. Kamu dah buat dalam slide sebelum ni, dah tengok dalam slide sebelum ni tentang faktor sepunya. Senaraikan semua faktor bagi 18, senaraikan semua faktor bagi 24, kemudian tengok yang mana sama. Yang sama ni adalah faktor sepunya. Jadi, faktor sepunya bagi 18 dan 24 ialah 1, 2, 3, 6. Ini faktor sepunya. Tapi dekat sini, faktor sepunya terbesar. Jadi, kita nak tengok, tengok yang paling besar. Yang paling besar di sini ialah apa? 1, 2, 3, 6. Jadi, 6 paling besar. Jadi, 6 ialah faktor sepunya terbesar bagi 18, 24, 18 dan 24. Okey, kita ada kaedah yang kedua. Kamu boleh guna mana-mana kaedah untuk cari jawapan. Okey, kaedah pembahagian berulang. Kamu soalan ni untuk soalan B ya, kita buat soalan B guna kaedah kedua.
Jadi, kamu letak 36, 60 dan 72. Bahagi dia dengan faktor yang sama. Okey, kita ambil faktor paling kecil adalah 2. Kamu tak guna 1 ya. Kalau kamu bahagi dengan 1, dapat jawapan yang sama. Jadi, faktor paling kecil adalah 2. 36 bahagi 2, 18. 60 bahagi 2, 30. 72 bahagi 2, 36. Okey, ini dipanggil pembahagian berulang. Okey, tengok 18, 30, 36. Boleh tak bahagi lagi dengan 2? Boleh kan? Jadi bahagi lagi. 18 bahagi 2 dapat 9. 30 bahagi 2, 15. 36 bahagi 2, 18. Okey, sekarang tengok lagi. 9, 15 dan 18. Boleh tak bahagi lagi dengan 2? Tak boleh dah kan? Okey. Faktor yang selepas 2. Faktor yang kecil selepas 2 ialah apa? Lepas 2 ialah 3. Okey, boleh bahagi dengan 3 tak? Okey, boleh. Jadi semua ni boleh dibahagi dengan 3. Jadi 9 bahagi 3, 3. 15 bahagi 3, 5. 18 bahagi 3, 6. Okey, sekarang ada tak lagi faktor lain yang boleh bahagi? Tak ada kan? Dia mesti boleh bahagi serentak semua ni ya. Kalau kamu perhatikan, dia kena bahagi serentak. Macam kes ni. 36, 60, 72. Semua kena bahagi serentak dengan faktor yang sama iaitu 2. Itu maksud faktor sepunya. Bahagi dia dengan faktor sepunya. Okey, 3, 5 dan 6 tak ada dah. Jadi kamu berhenti di sini sahaja. Jadi faktor sepunya bagi 36, 60 dan 72 ialah apa? Kamu ambil ni. 2 darab 2 darab 3. Dapat jawapan 12. Okey, seterusnya. Kita nak buat penyelesaian masalah. Okey, kita ada pasukan pengakak sebuah sekolah. Okey, mengadakan satu aktiviti kerja amal. Okey, dia dah dapat kumpul dah 252 helai baju. Okey. Kemudian 180 helai seluar. Okey, dan 108 pasang stokin telah diderma oleh ahli-ahli untuk diberikan kepada rumah anak yatim. Semua barang ni akan dibahagi sama rata dalam setiap bungkusan. Berapakah bilangan bungkusan yang paling banyak dapat disediakan? Okey, untuk jawab soalan ni, kita kena buat apa? Kena cari faktor sepunya terbesar. Sebab apa? Kita nak cari bilangan bungkusan yang paling banyak dapat disediakan. Okey, jadi kaedah paling mudah bagi cikgu ialah cikgu rasa buat kaedah kedua. Jadi kamu ambil 252, 180 dan 108. Bahagi dengan faktor sepunya 2, dapat jawapan ni. Okey, sekarang ambil yang ni, bahagi dengan faktor sepunya 2, dapat yang ni. Okey, 63, 45, 27 tak boleh bahagi dengan 2 dah. Jadi kena bahagi nombor seterusnya adalah 3. Dapat yang ni. Dan yang ni boleh dibahagi dengan 3. 21 bahagi 3, 7. 15 bahagi 3, 5. 9 bahagi 3, 3. Okey, lepas tu tak ada dah kan? Okey, jadi faktor sepunya terbesar kamu ialah 2 darab 2 darab 3 darab 3. Jawapan dia 36. Okey, ini refleksi kita. Maksudnya, okey, kita ada 252 baju bahagi dengan 36 bungkusan. Okey, kamu cuba bayangkan 252 bahagi dengan 36 bungkusan. Maksudnya setiap bungkusan kamu akan letak berapa? 7 baju. Okey, macam tu juga dengan seluar. Seluar, kamu ada 180. Bahagi dengan 36 bungkusan. Setiap bungkusan akan dapat 5. Okey, kemudian 108 pasang stokin. Bahagi dengan 36 bungkusan. Setiap bungkusan akan dapat 3. Okey, jadi inilah setiap bungkusan akan mengandungi 7 baju, 5 seluar dan 3 pasang stokin. Okey, tapi kita nak jawab yang ni untuk lebih pemahaman lah. Untuk lebih pemahaman kamu, cikgu buat lebih sikit lah. Cikgu buat penerangan lebih lanjut di sini. Okey, tapi kita nak kena jawab soalan yang ni. Berapakah bilangan bungkusan yang paling banyak dapat disediakan? Jadi kamu jawab soalan ni, yang ni saja jawapan kamu. Bilangan bungkusan yang paling banyak disediakan ialah 36. Okey, sekian. Terima kasih.